Sebab tu tuan-tuan kena ingat, janji Nabi, Nabi kata apa? Akan berlaku kiamat, dia kata. Akan berlaku kiamat. Tetapi sebelum berlaku kiamat, akan berlakunya dua khalifah saling berberantakan. Lalu terbunuh satu khalifah. Menunjukkan bahawa dekat dengan kelahiran Imam Mahdi. Ni kalau tuan-tuan baca, apa Hadithul Fitan. Ni, tuan-tuan tahu tak sekarang Arab Saudi? Putera Salman, ni cerita Putera Salman, dia ada anak nama Putera Muhammad. Muhammad bin Salman. Putera Salman, tuan-tuan, dilantik menjadi ketua sekarang ni. Tuan-tuan, dia ada dua lagi, tuan-tuan. Ni adik dia ni. Ni adik dia sekarang dipenjara dalam rumah. Tuan-tuan tengok, sekarang ni berlaku krisis yang cukup besar. Nabi sebut tu, sekarang ni tak berlaku. Kalaulah berlaku, sama ada Putera Salman ataupun Muhammad ni akan dibunuh. Tuan-tuan tengoklah bahawa kelahiran Imam Mahdi dah hampir dah. Ataupun Imam Mahdi dah lahir. Dan Nabi sebut lagi, di antaranya apa? Ni bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit dekat Kaabah. Satu ketika nanti Kaabah akan diruntuhkan. Ulama berbahas macam mana Kaabah diruntuh. Ada ulama kata akan berlaku gempa bumi. Gempa bumi berlaku, tuan-tuan tengoklah bangunan yang tinggi semua ni akan runtuh. Runtuh kena Kaabah. Kaabah akan runtuh. Semua janji Nabi ni disebut dalam Hadithul Fitan. Hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya akan keluar. Apa tuan-tuan? Ni. Awan. Kabut. Kita tuan-tuan tiap-tiap tahun mesti datang ni kan, jerubu ni. Betul tak? Kita duk fikir, mana ada jerubu ni? Kata bakar dekat Indonesia. Saya pun duk fikir, betul ke? Mungkin bakar sikit, Allah nak uji kita. Sebab dia akan datang tuan-tuan, jerubu ni, kabut ni tuan-tuan, yaghshan nas, yang akan memensankan manusia. Selama 40 hari. Ni. Tak tahulah, mungkin ini pertanda. Semua ni hadis disebut tuan-tuan, tapi kita baca buat tak faham. Tak apa, lambat lagi. Lambat apa? Kiamat ni nak dekat dah tuan-tuan. Imam Mahdi, setengah ulama kata, kalau tuan-tuan pergi Yaman, dia orang kata apa? Dah lahir dah. Cuma tunggu untuk dibai'ah je. Kerana dalam hadis tu ada sebut, tuan-tuan akan tengok bagaimana ni di Syria. Di Syria akan berlaku peperangan malhamah yang besar. Tengok peperangan sekarang di Syria. Semua ni hadis Nabi sebut. Tapi kita tak yakin. Tapi Suraqah bin Malik yakin tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar, dia dikalungkan dengan mahkota kerajaan Maharaja Parsi. Tuan-tuan tengok. Akhirnya bila sampai tuan-tuan, ingat, Nabi bergerak pada hari Ahad. 4 hari 3 malam. Nabi bergerak tu tuan-tuan 8 hari pula. Menunjukkan 1 Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Bila sampai tuan-tuan, Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Sebab tu kalau siapa duduk di Madinah, Nabi kata apa? Man tawadda fi manzili, siapa berwuduk di tempat kediaman. Summa tusalli raka'atain, kemudian dia semayang 2 rakaat di Masjid Quba kal umrah. Semayang 2 rakaat di Masjid Quba seperti mana satu umrah. Satu umrah. Nabi duduk tuan-tuan 4 hari di Quba. Sebab tu kalau siapa pergi Mekah jangan lupa, pergi Madinah jangan lupa ambil uduk siap-siap kan. Kemudian naik bas ataupun naik apa kenderaan pergi Masjid Quba semayang 2 rakaat. Tuan-tuan tahu nak semayang kat mana? Ingat masuk Masjid Quba untuk orang lelaki, tengok ada jam. Dekat jam tu ada kayu. Tempat jam kayu itulah tempat Nabi berhenti dengan unta dia. Ulama tuan-tuan Arab selalu semayang di situ, tapi orang Melayu tak tahu. Saya akan masuk semayang sini. Dia orang akan semayang di situ 2 rakaat. Lepas semayang, masuk, tengok dekat ada macam ni. Lampu ni lah. Lampu tu yang di tengah. Semayanglah 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid di situ, di tempat tu jam tu, masuk dalam sunat duha. Tuan-tuan sunat duha, tempat apa? Sebab tempat itulah Nabi baca khutbah. Itu Masjid Quba. Nabi duduk 4 hari. Lepas 4 hari, barulah Nabi masuk. Nabi masuk, tuan-tuan, mereka sambut dengan apa? Sambut dengan khasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tum, pukul tuan-tuan. Kita ada orang buat khasidah, kita marah. Nabi disambut dengan khasidah. Yang duduk atas pokok tu, pokok kelapa sawit. Kelapa sawit pula dah. Pokok apa? Kurma. Mereka yang perempuan. Tuan-tuan pernah dengar tak?
Arab tuan-tuan, dia akan sebut. Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Tapi kalau pergi negara Arab, biasa. Itu cara dia orang panggil. Jangan pula di sini pula orang perempuan buat pula. Itu ayam piru. Orang Arab tuan-tuan. Dia kalau sambut meriahkan kenduri apa? Kan? Kita mau pening tuan-tuan. Itu negara Arab lah kan? Dia sambut. Bila sambut tuan-tuan, Nabi dengan unta ni. Semua offer. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Masa itulah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, jenazah dia ada di Turki. Di Turki tuan-tuan, ada masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ketika dia mati tuan-tuan, dikebumi. Dibuka Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Mayat tu tepi tembok. Lalu mereka korek untuk pindah. Bila korek tuan-tuan tengok mayat Abu Ayyub Al-Ansari masih elok. Bila elok tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dalam kubur tu. Dia pegang kaki Abu Ayyub, dia cium. Bila nak cium tuan-tuan, kaki tu bergerak. Dia ambil, bergerak kaki tu. Ulama kata Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak mampu buka Konstantinopel. Tetapi yang buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Abu Ayyub doa, Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, Ya Allah. Bagilah, Ya Allah. Dia doa dengan Allah. Ingat tuan-tuan, nak minta jangan minta manusia. Minta dengan Allah. Abu Ayyub minta dengan izin Allah. Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situlah tempat duduk aku. Dengan izin Allah, doa Abu Ayyub, Allah makbul. Unta tu berjalan-jalan, duduk depan rumah Abu Ayyub. Bila duduk, Abu Ayyub kata, Ya Rasulullah, seronok dah. Sebab apa? Bila duduk, tuan-tuan, Nabi duduk rumah tu berkat. Sebab tu tuan-tuan, kita sambut Maulud Nabi, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah. Kenapa sebut Nabi? Sebab bila cerita tentang Nabi, berkat pada diri kita. Kita buat sunnah Nabi berkat. Dia seronok. Sebab apa? Nabi duduk rumah dia. Bila duduk, rumah dia 2 tingkat. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, engkau duduk di atas ya? Aku duduk di bawah. Nabi kata, jangan. Kalau aku duduk di atas, aku banyak tetamu. Nanti mengganggu engkau. Engkau ada isteri, ada anak. Aku duduk di bawah. Engkau duduk di atas. Jadi Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari tuan-tuan, musim sejuk. Ni, Madinah sekarang ni masih panas. Tapi bulan sebelah ni sejuk. Sejuk di Madinah 16 darjah Celsius. Saya pernah tahun lepas tuan-tuan bulan 12. Sejuk di Madinah 11 darjah Celsius. Cakap. Keluar asap. Sejuk tuan-tuan. Nak ambil subuh tu. Allah, nak ambil wuduk ni, nak pegang ni sejuk. Sejuk semua. 16. Angin datang ni pecah ni. 16. Abu Ayyub naik-naik. Dia tersepak gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Sebab Nabi di bawah sedang tidur. Dia ambil kain selimut dia. Dia lap. Dah lah sejuk. Kain dah basah. Dia ambil kain selimut tu. Selimut lagi. Lagi sejuk kan. Bila sejuk tuan-tuan. Dengar azan dia turun. Nabi tengok. Wahai Abu Ayyub. Kenapa menggigil? Ya Rasulullah, semalam aku tersepak gelas yang ada air. Aku takut kena engkau. Aku ambil kain selimut aku lap. Akhirnya aku dah lah sejuk. Aku selimut dengan kain yang basah. Maafkan aku ya Rasulullah. Nabi kata, aku menyusahkan kamu wahai Abu Ayyub. Mulai hari ni aku duduk di atas. Engkau duduk di bawah. Nabi duduk di atas. Nabi duduk di atas tuan-tuan. Ketika itu musim panas. Panas di Madinah 55 darjah Celsius. Kita paling panas pun 36. Naik 37 sekolah cuti. Itu di Malaysia. Di Madinah 55. Kalau panas tuan-tuan lagi dahsyat. Panas sungguh. Nabi tidur di atas tuan-tuan. Nabi panas. Nabi ialah makhluk Allah sama dengan kita. Makan, minum, berak semua. Tapi tuan-tuan, Nabi berak, najis Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Peluh Nabi wangi. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang Taman Medan, jangan tanya. Tak mandi 3 hari, datang semayang berjamaah, imam lari tuan-tuan. Ataupun imam tak mandi, lagilah busuk tuan-tuan. Peluh Nabi harum daripada kasturi. Nabi tidur. Ketika tidur waktu panas, Nabi berpeluh. Dalam sirah kata, bila berpeluh, peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Bila jatuh, Abu Ayyub tahulah sebab apa? Wangi. Bila peluh tu jatuh, Abu Ayyub standby. Jatuh, dia telan.
Jatuh, dia telan. Tengah duk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duk muka bulut tu? Duk nganga? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Barang siapa yang meminum peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi tak ada bang. Nak cari muka Nabi tak ada. Macam mana sayang Nabi? Tu yang kita sambut ni, Ma'al Hijrah ni. Nak cerita tentang Nabi. Supaya lahir. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Pernah tuan-tuan seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Saya cerita sikit ni. Sampai pukul apa saya? Pukul apa? 9.30 ha? Okay, ha? Pukul 10 ke pukul 11 bayar sama ya. Sufyan Uyainah ni saya cerita duk ulang. Ialah guru kepada Imam Syafi'i. Dia tawaf. Dia tawaf, ada seorang anak muda tawaf sebelah dia. Bila tawaf tuan-tuan, anak muda ni dia tak baca doa yang Nabi baca. Tawaf ni ada doa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca buku tu ada doa. Tawaf ada doa dia. Tapi dia buat apa? Dia selawat. Saya pun sama, kalau tawaf saya tak baca doa. Saya baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala Allahu sallallahu astaghfirullahalazim. Rupanya tuan-tuan, pemuda ni tawaf, dia selawat. Ada orang kita ni baca buku. Jangan tawaf baca buku. Tak konsentrate. Kita duk konsentrate. Allahumma rabbana hablana. Mana Kaabah ni? Oh, Kaabah sana tuan-tuan. Dia jalan sana. Jangan baca buku. Buat macam anak muda ni. Dia selawat. Habis 7 keliling, dia semayang sebelah Abu Sufyan Uyainah. Abu Sufyan ni tanya, wahai anak muda, kenapa kamu tak baca doa yang Nabi baca? Siapa kamu? Saya Sufyan Uyainah. Masya Allah, kamu ulama besar. Sufyan ada dua. Pertama Sufyan Al-Thawri. Satu lagi Sufyan Uyainah. Ini semua ni ulama besar ni tuan-tuan. Allah ulama besar. Aku nak bagi tahu kamu, wahai Tok Guru, dia kata. Tahu lepas aku datang dengan ayahku. Ayahku ni, dia tawaf. Habis tawaf, dia duduk sebelah aku. Lepas duduk, dia tidur atas reba aku. Ketika tidur atas reba aku tengok ayahku nazak. Dia memandang ke langit, dia meninggal. Bila ayahku meninggal di atas reba aku tengok tiba-tiba wajahnya, seluruh tubuhnya bertukar warna menjadi hitam. Hitam dia kata. Aku berdoa kepada Allah supaya ayahku bertukar semula jadi putih. Sehingga aku tertidur. Ketika aku tertidur, tiba-tiba datang seorang lelaki berseri wajahnya. Lelaki itu duduk di sebelah ayahku yang meninggal ni. Yang kulitnya, wajahnya warna hitam. Lalu lelaki tadi usap daripada kaki ayahku ni sampai ke muka. Dengan izin Allah, bila lepas diusap, wajah ayahku dan tubuh ayahku bertukar menjadi berseri-seri. Aku tanya, wahai saudara, siapa saudara? Lalu lelaki itu kata, masa hidup ayah kamu ni buat banyak maksiat bukan? Dia kata, ya, ayahku banyak maksiat. Walaupun ayah kamu ni buat banyak maksiat, dia tak pernah lupa selawat kepadaku. Aku datang memberi syafaat kepada dia. Akulah Muhammad Rasulullah. Tengok, orang tu buat maksiat tapi tak pernah tinggal selawat. Nabi SAW bagi syafaat. Tuan-tuan, nak tunggu Nabi tak ada. Nak sayang Nabi tak ada. Macam mana nak buat? Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyra. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kat dia 10. Tu yang kita buat sambut maulud Nabi, Isra' Mi'raj. Kita buat Ma'al Hijrah. Nak kenang Nabi ni. Nak buat apa? Supaya banyak selawat. Kita selawat dekat Nabi SAW. Tuan-tuan duk dengar ceramah ni. Mulut mainlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab khatib kan baca khutbah selalu. Bilal baca khutbah. Bilal baca khutbah tak? Bila nak suruh khatib naik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuan-tuan faham tak dia kata apa? Dia suruh kita selawat. Kita ada orang tuan-tuan, dia duduk macam itulah, macam anjing tu. Duduk kan, terbuka. Terbuka tu tengkok di depan. Masuk dalam. Jaga-jaga lemah. Dia ingat duduk dalam alam barzah tuan-tuan. Apa manusia ni tuan-tuan? Ni khatib ni bila suruh selawat. Saya kalau saya baca khutbah, saya tu peringat. Tuan-tuan, tolong selawat. Peringatlah. Ini khatib baca khutbah.
Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Aku elang jalan, lena semua. Ni sound punya sedap ni kan. Khatib keren sekali. Kan tengok, woi! Masuk lah! Trend macam tu. InsyaAllah. Kereta, Pak Imam pancit lah kena tikam. Buat bagi ni. Sebab, tuan-tuan, kuliah ni semua yang datang ni semua yang pandai-pandai, yang baik-baik dah. Betul tak? Ni yang datang ni semua ahli masjid ni. Masa Jumaat, orang yang tak pernah semayang datang. Tak pernah pergi masjid datang juga. Tu pun tak masuk, duduk luar, isap rokok. Habis tau, habis lagi. Haram tak semayang pun. Tapi datang juga. Ada yang datang masjid, pergi tandas, tak masuk masjid. Masa tu baca khutbah. Pagi betul-betul. 20 minit ya. Jangan panjang. Tuan-tuan, sila masuk masjid. Dia tu try sekali. Panggil saya sekali. InsyaAllah tuan-tuan. Saya pernah baca khutbah macam tu tuan-tuan di Sungai Buloh. Kan? Lepas itaqullah, tuan-tuan, jangan tidur. Suara saya kuat. Kebanyakan pegawai kerajaan, dia orang duduk tepi-tepi tu lena semua. Dia yang duduk tepi-tepi tu pegawai kerajaan tu, ataupun pencen pegawai kerajaan. Sebab dia parking tempat tu siap dah. Saya naik, saya kuatkan suara. Lepas itaqullah, tuan-tuan, jangan tidur. Ada seorang pakcik tu duduk lena. Dia datang pukul 11, pencen dah. Saya kata, jangan tidur, terkejut. Terus bangun-bangun dengan mata merah. Kurang ajar. Lepas tu dia start kereta balik terus tuan-tuan. Pakcik tu kurang ajar betul lah tuan-tuan. Ni memang main peranan. Nabi ni ihmar ainahu. Baca khutbah merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Kita jangan merah mata, tinggikan suara. Mana yang nak tekan tu, tuan-tuan, kita masuk rumah Allah, tolong jaga kasut kita letak elok-elok. Tuan-tuan ingat tak masjid terbaik, yang ketiga terbaik Malaysia, Masjid Bertam Indah. Jamaah mereka di-educate. Educate macam mana? Nak masuk tu, parking elok. Parking elok. Ni kasut Taman Medan. Alhamdulillah. Aku di bawah, mereka letak atas aku penuh. Mana disiplin kita orang Islam? Tuan-tuan, mana disiplin? Ni khutbah ni kena bagi tahu. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, disiplinnya sangat penting. Tolong jaga kasut kita bagi parking elok. Keren sekali kan? Kalau kasut boleh parking elok, tengoklah orang Islam kita lebih disiplin, lebih hebat. Kita semua ada tuan-tuan. Nak makan ada, nak tidur ada, nak berak ada, nak buat apa? Nak masuk masjid ada. Semua dah ada disiplin dah. Semua daripada Nabi. Mana ada agama macam ni? Tapi kita tak nak buat bang. Dijumpa tiap-tiap minggu dengan khutbah. Kemudian jumpa pula setiap tahun 2 kali dengan khutbah raya dan khutbah raya haji. Kemudian jumpa pula setiap tahun seluruh umat Islam. Di mana? Wukuf di Padang Arafah. Tapi mana umat Islam? Hoi, Taman Medan, bangun. Satukan dengan ekonomi kita. Hijrahlah tuan-tuan. Kita beli barangan orang Islam dulu. Kita beli ekonomi meningkat. Orang Islam akan naik. Tak rugi bang. Kalaulah tuan-tuan nak beli, pergi kedai orang bukan Islam. Cari barangan orang Islam. Barangan makanan. Makanan, biar makanan itu orang Islam punya. Garanti halal. Jangan pula datang jumpa saya, Ustaz, ada tak paku halal? Paku tuan-tuan belilah kedai mana pun. Makanan, nasi, beras, cari yang halal. Orang Islam punya. Kalau pergi kedai orang bukan Islam, beli yang barangan orang Islam. Banyak tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, baru tubuh seminggu. Persatuan Ekonomi Muslim. 1.5 juta dah ahli dia. Kami dalam tu lah tuan-tuan. Dalam tu. Ada masalah, barangan orang Islam tak dibeli. Masuk dalam tu. Orang Islam cepat ambil tindakan. 1.5 juta. Tuan-tuan cari dalam tu. WhatsApp group. Persatuan, Facebook. Persatuan Ekonomi Islam. 1.5 juta dalam masa seminggu ditubuhkan. Alhamdulillah sekarang ni baru ni ada cili daripada Kuala Kangsar. 1 hari 1 tan. Dia orang tak nak beli ni. Orang Islam punya. Dia masuk dalam tu. Dalam masa 2 jam. Ada pasar raya orang Islam. Cover tuan-tuan. Tengok hebat orang Islam kita. Baru saya tahu tuan-tuan. Rupanya kicap orang Islam ni cukup banyak. Kampung saya ada 2 kilang. Kicap kampung saya. Saya pun tak tahu. Pergi tengok. Ya, satu nama Hayati. Satu nama Edi. Rupanya kampung saya ada 2. Kami tak tahu tuan-tuan.
Sekarang bila masuk baru tahu, rupanya orang Islam punya dahsyat tuan-tuan. Kita tak nampak. Bangun tuan-tuan. Sebab tu khutbah ni bagi elok, bagi power. Kan? Baca khutbah juga. Tambahlah sikit kan. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Kalau di bendang, tuan-tuan jangan lupa tabur baja. Tabur baja tuan-tuan, cerita pasal baja. Cerita sikit, marilah kita bangun. Kita perkukuhkan ekonomi kita dengan memberi barangan orang Islam. Tuan-tuan, woi! Terangkah macam tu. InsyaAllah. Ini alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Yang Leno terai sekali, bagi power sikit kan. Sebab khutbah ni semua orang datang. Kecuali makcik yang tak datang. Makcik jangan duk datang lah. Semua bukan datang. Perempuan penuh, kita tak semayang. Lah kali mereka jadi imam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, itulah yang kita buat. Ustaz bagi tahu saya, nak hijrah apa? Tajuk kan? Nak hijrah apa? Bang, yang ada ilmu tambah ilmu. Yang tak ada ilmu belajar. Jangan duduk saja. Yang dah jadi elok tu banyak zikir, banyak baca Quran. Jangan lupa ni tambah ibadat. Inilah bekal kita di akhirat. Saya 51 dah, kawan ramai dah meninggal. Tu pun termenung lagi tuan-tuan duk fikir malam-malam. Apa aku nak bawa ni masuk alam barzah? Tuan-tuan tak fikir kan tuan-tuan yang umur 50 ni? Tu pun tidur kadang tak lena. Ya Allah, aku duk ceramah ni, aku tak buat pun kadang-kadang. Kadang-kadang terlupa tuan-tuan buat sunat kadang. Fikir juga, ya aku boleh masuk syurga kan ni? Fikir, tuan-tuan tak fikir kan? Kadang ada yang umur 60, 70, macam jamin syurga. Pakcik, saya syurga dah. Quran baca tak? Tak baca. Semayang tak? Semayang. Semayang apa? Waktu lah. Tu pun berasa saya syurga. Syurga kepala otak kan? Dia ingat syurga tu dia punya. Sebab tu bang, buatlah amalan ni apa yang boleh kita buat. Kurang-kurangnya tuan-tuan, buat sedekah. Sedekah banyak. Sedekah ni tak perlu ambil wudu. Tuan-tuan kan, kadang-kadang kita nak semayang malas. Duit ada. Sedekah. Sedekah tak perlu wudu. Sedekah tak perlu tutup aurat. Tuan-tuan telanjang pun boleh. Duduk dalam jamban kan. Boleh sedekah. Pakai handset. Betul tak? Pakai handset. Duduk dalam jamban. Ustaz Abdullah Khairi. Ambil nombor account. Berapa ketul jatuh? Itulah tuan-tuan kena kira. 5 ketul, seketul RM10. RM50. Dalam jamban boleh buat pahala. Sedekah. Tak perlu wudu. Tak tutup aurat pun boleh. Semua pakai online. Bang, jangan tinggal setiap hari kita. Kalau tak boleh buat ibadat solat, sunat, buat sedekah. Kalau tak boleh juga, jangan lupa zikrullah. Zikrullah lah duduk, tak tahu nak sedekah, duit pun tak ada. La ilaha illallah. Kalimah ini yang saya bagi tahu boleh sebut masa saat mati. La ilaha illallah. Kalimah lain tak boleh sebut. Tapi masa hidup tak pernah sebut, mati boleh sebut tak? Tak ada harapan. Abang, buka mulut. Sebut. Nak mati lah tu. Dekat dah tu. Sebutlah zikrullah paling mudah. Paling simple sekali tuan-tuan. Tuan-tuan nak hijrah apa? Tuan-tuan kena ingat doa dekat mak ayah banyak buat baik lah. Buat baik dengan mak ayah, murah rezeki, Allah tolong segala-galanya. Saya ada ayah masih hidup 84. Alhamdulillah. Dia katalah apa pun, aku tak akan melawan. Hari dapat laksa, terus nak kereta beli laksa. Katalah apa pun. Hari ini nak makan ikan sepat. Aku cari sampai dapat. Layan macam tu. Aku nak pergi Mesir. Aku cari sampai boleh juga tuan. Tapi teruk bawa juga. Sebutlah apa? Sebab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan murah rezeki. Sementara mak ayah ada dah. Mak tak ada dah, tapi ayah ada. Tapi murah rezeki ya tuan-tuan. Ayah masih hidup. Alhamdulillah lah boleh entertain. Bangun pagi, pergi jumpa. Kalau ada lah, ayah ini nak makan tak? Nak. Terus bawa kereta pergi makan. Dia senyum seronok. Murah rezeki tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan jangan lupa doa banyak-banyak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia duk menanti doa tuan-tuan sekarang. Sebab Nabi kata waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang doa. Tuan-tuan doa dah. Doa bang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sono mak ayah kita tu.
Ataupun tuan-tuan doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu faran min hufarin niran. Jadikan kuburnya ni tuan-tuan, ni taman-taman syurga, bukan lubang neraka. Kalau tak boleh bahasa Arab Melayu, duk nanti tuan-tuan tu. Tuan-tuan murah rezeki, panjang umur insya-Allah. Tuan-tuan sihat tubuh badan. Bang, hijrah buat benda baik. Jangan tangguh. Mana nak tahu keluar masjid ni Allah ambil nyawa kita. 51 bang. Macam-macam penyakit ada. Nampak ya. Sehat, nampak sihat lah. Duk rekah orang. Jangan tanya. Tuan-tuan bawa tuan-tuan blood pressure. Akulah dia. Tuan-tuan bawa cek kencing manis. Akulah dia. Sembang derah ya tuan-tuan. Sebab tu duk fikir. Banyak penyakit aku ni. Kan? Tuan-tuan renunglah. Saya pun renung. Ni ustaz ni. Kadang tak boleh tidur tuan-tuan. Apa aku nak bawa ni. Nak bertemu dengan Tuhan aku ni. Kadang-kadang kata Tuhan takut apa? Dia menciptakan kita. Dia lah. Ni nak masuk dalam tu kita nak nampak kan. Apa nak bawa ni? Allahu Akbar. Bang, insyaAllah 9 lebih dah tu. 9.40, 36, 37. Saya jumpa lagi 2 kali dah saya datang ni. Okey no? Ni kan tak ada politik malam ni. Dia kan okey dah tu. Ustaz dah beritahu dah. Jangan. Tak ada politik. InsyaAllah tak ada politik. Tapi dekat dengan PRU 15, hampa jangan panggil. Panggil aku balun tuanya, aku tak kira. Lah ni tapis sikit dah tuan-tuan. Sekarang pun dah okey dah perpaduan ummah tu nampak. Semalam tadi saya pun ada di situ lah menangis tuan-tuan. Kita bergaduh lama dah. Tapi bila dibaca tu kan, semua sebab. Menangis tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa suasana. Kita bergaduh lama dah. Bergaduh bukan kerana apa pun politiknya. Kita tak? Sebenarnya kita persamaan kita cukup banyak. Kita sembah kiblat yang satu. Kita duduk masjid yang satu. Kita pakai baju yang sama, baju Melayu. Kita sujud pada Allah yang satu. Banyak persamaan kita. Tapi kita cari perbezaan. Itu yang susah kita. Bila disebut tuan-tuan piagam tu, menangis semua dalam tu. Siapa yang duduk dalam tu tahu. Sebab rasa, ya Allah, bergaduh 62 tahun. Boleh bersatu. Hebat orang Islam kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita duduk ramai-ramai bersatulah. Untuk apa? Untuk naikkan kita orang Islam ni. Tak rugi orang Islam bila naik. Kan? Kecuali dia tak mau, kita tak boleh kata apalah. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan, hijrahlah pada diri kita. Tak boleh buat yang sikit. Ingat, tapi yang penting istiqamah. Bila istiqamah, Allah kata, summa istaqamu. Siapa istiqamah ni dia buat ibadat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia nak mati esok, malaikat akan turun duduk sebelah dia. Apa malaikat kata? Tatanazzalu alaihimul alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan duduk sebelah dia. Jangan takut, dia kata. Jangan susah hati. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Siapa istiqamah buat ibadat, malaikat turun, dia kata apa? Malaikat kata kepada kita nak mati ni, jangan takut, jangan susah hati. Akan diberitahu, Allah bagi tahu dekat kamu syurga. Syurga. Jadi insya-Allah lah istiqamah lah. Kita jumpa lagi. Yang baik berallah, yang lemah kelemahan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.